Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala, saya Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi diberikan pulang kepada Allah Taala, tapi kita bersama-sama berada dalam ketaatan kepada Allah Taala dan lebih lagi pada bulan Ramadan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Jum'atu ila al-Jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiran. Salat dan waktu, antara waktu-waktu salat, kemudian dari Jumat hingga Jumat yang akan datang, Jumat lepas dan Jumat akan datang pada malam ini, dan Ramadan tahun lepas dengan Ramadan tahun ini. Kalau kita selalu sentiasa menunggu kedatangannya, maka tengah-tengah itu ada pengampunan daripada Allah SWT. Maknanya tuan-tuan, kalau orang solat, maka atau waktu itu pengampunan. Kalau Jumat atau waktu itu 7 hari itu, 6 hari itu adalah pengampunan. Kalau Ramadan tahunan. Allah saya syukur kepada Allah SWT. Pertama kalinya saya kasih yang mereka terima dengan puasa, sirah, tuan-tuan, muslim-muslimat sekalian. Nabi SAW dalam hadis lain bersabda, hadis Bukhari, "Maksud Ramadan iman wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Sesiapa yang puasa bulan Ramadan kerana Allah SWT, maka Allah SWT mengampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Ataupun dalam ayat lain, "Man qama Ramadan iman wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang mendirikan puasa ataupun qiyam pada bulan Ramadan, maka Allah SWT akan mengampuni dosa-dosanya yang lalu. Jadi tuan-tuan, sesuai dengan hadis-hadis Nabi yang saya sebutkan, Dr. Aik Al-Qurani dalam sebahagian daripada tulisannya menyebut tentang Ramadan dan Taubat. Ramadan dan Taubat. Kenapa tuan-tuan? Kerana dalam Ramadan ini Allah SWT melalui sabda Nabi-Nya mengucapkan, dan Nabi menyebut, "Iza ja'a Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghulqat abwaabun nar wa suffidat asy-syayatin." Bulan Ramadan ini, bila masuk Ramadan, datang bulan Ramadan, pintu-pintu syurga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan syaitan berhenti. Inilah buktinya, tuan-tuan. Inilah buktinya pintu-pintu syurga dibuka. Pukul 10 malam, tunggu lagi tu kira. Kalau cakap 10 minit, 15 setengah jam. Saya takut setengah jam, 3 JK. Ini bukti bulan Ramadan Allah buka pintu syurga. Maknanya ada berdua makna. Ada maksud buka pintu syurga ni, buka macam buka pintu syurga kan ada pintu, batu orang masuk syurga. Tapi kalau buka sekarang, siapa nak masuk? Maksud buka pintu syurga itu maknanya peluang apa baik mudah. Bulan Ramadan itu peluang apa baik, saya tak perlu. Dan orang buat baik bulan Ramadan itu sekalian, Masya Allah. Kalau artis konsert tak payah bayar, namanya konsert amal, walaupun dia tak ada orang. Anak yatim bulan Ramadan gemuk tak? Gemuk. Habis Ramadan tu buih pula, anak tu Ramadan berlepas. Pasal orang suka bersedekah bulan Ramadan. Cuma cara tak betul. Bulan Ramadan tuan-tuan tak tengok. Kalau metro biasanya, metro kita hari biasa, maju depan nonton kawan-kawan, memang hebat. Tapi malam itu saya tak biasa. Tadi dia biasa. Kemalangan itu. Kalau lain bunuh, simpi, kelam, ragu, letak isteri, letak suami dengan apa nama stereo, macam-macam. Tapi Ramadan kuat. Pasal apa? Inilah
terdekat Ramadan. Mungkin juga pemerintah benar juga jabatan atau kuasa tak ada kita. Tapi tuan-tuan, kita laku begitu juga. Bukan saya nak program jenayah itu bulan Ramadan. Tapi bulan lain, Masya Allah, banyak. Nah, itu di antara bukti bulan Ramadan Allah buka pintu syurga. Memang buka, pintunya buka. Peluang baik. Kalau mereka tuan-tuan, Dr. Al-Qurani mencatatkan bulan Ramadan ini dijadikan sebagai bulan untuk bertaubat. Tuan-tuan, bulan lain orang malu datang surau. Tapi bulan Ramadan, Masya Allah, aman datang surau. Yang tak pandang pun datang. Itu dia antara puncak bulan Ramadan. Pintu syurga dibuka. Maksudnya begitulah orang-orang banyak contoh-contohnya. Kemudian pintu neraka ditutup. Orang nak buat jahat susah. Sebab apa pada susah? Sebab nafsu ni, syaitan dan nafsu dia akan kalah pada satu benda. Dia kalah sebab dia lapar. Dia kalah lapar dia nafsu. Kalau lapar dia kalah. Tapi kalau dia siap. Sebab tu tuan-tuan tengok orang sepatutnya orang kurang atau masih sebab orang letih lapar. Tapi itu orang pasal apa? Pasal orang makan sikit. Bulan lain orang payah datang masjid surah pasal pasal makan banyak. Ini tak tahu lah untuk melihat orang cakap. Orang kata apa? Kalau pasukan Malaysia main bola dekat pergi jauh, dia tak boleh pergi. Lawan Myanmar pun kalau perempuan ni bukan. Pasal apa? Pasal makan nasi. Pasal makan nasi. Dia makan nasi ni mudah bunuh. Dia mudah. Saya ada seorang sahabat saya belajar di Jepun. Dia kata Jepun sekarang sedang menggalakkan rakyat dia menanam gandum. Dan kerajaan dia akan bersubsidi yang lebih kalau rakyat dia petani dia nak tanam gandum. Jepun pun makan nasi juga. Tapi dia punya cara lain. Tapi yang sebut tu kan, kalau makan banyak dia bunuh. Dia letih. Dia penat. Tuan-tuan tengok. Kalau apa nama ni penyakit ditimbulkan sebab makan banyak. Penyakit yang ditimbulkan sebab tidak makan satu iaitu kurang zat, mati. Tapi kalau penyakit sebabnya pencemaran darah tinggi, jantung, macam-macam. Kalau pasal dia menyebabkan rasa malas dan rasa apa nama kita panggil berat nak buat ibadat. Sebab tu tuliskan dalam bulan Ramadan ini ibadat syarat saya sebut tadi, Nabi sebut bulan Ramadan pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup. Inilah pintu neraka ditutup. Sebab kita lapar. Jadi kita lapar ni banyak benda kita boleh berhenti buat. Nak tengok TV bulan Ramadan perut nyanyi tau. Tengok TV. Tapi kalau dengan azan maghrib semangat. Tak. Pasal nak makan. Ingat sebut dia tuliskan pintu neraka ditutup. Inilah peluang untuk taubat. Dan yang ketiga, setan-setan dibelenggu. Walaupun dulu betul-betul ada juga setan yang dibelenggu, bukan semua. Setan-setan yang besar seperti syaitan mahri, syaitan namun mahri ini yang ditakuti di dalam jin dan setan. Ini puan-puan setan. Tuan-tuan sekalian, masih lagi ada kejahatan, masih lagi ada mengganggu walaupun dalam Ramadan, kerana ada lagi setan-setan yang tidak dibelenggu. Kalaupun tidak setan dibelenggu, kita ada nafsu. Inna nafsala amal isi. Nafsu ini sentiasa mendorong ke arah kejahatan. Nak makan bunuh nafsu, nak kawal nafsu, jangan bunuh nafsu. Nak kawal nafsu dengan makan. Betul nak meningkatkan nafsu dengan makan. Tongkat Ali nak kaji khotimah, apa nama kopi, apa nama macam-macam, apa nama macam-macam. Nak makan juga, nak meningkatkan nafsu, makan. Nak bunuh, nak kurangkan nafsu, jangan kurang makan. Apa tu tuan-tuan?
Nabi sudah mengajar paling betul adalah makan kita. Cuma sebetulnya bulan Ramadan di bulan kita untuk bertaubat, peluang untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan juga kita boleh antara lain dan kalau kita nak taubat, mulakanlah dengan apa nama solat, betul dengan solat. Tuan bertaubat. Sebab kita nak taubat kalau nak solat, taubat sungguh-sungguh ni dengan solat sunat taubat. Solat sunat taubat. Dan kena solat dengan cara betul. Sebelum solat kena ambil wudu dengan cara betul. Sebab tuan-tuan kita begitulah dalam buat ibadat dia kena dengan diri, bukan dengan ikut-ikutan. Ini kita pergi masjid. Saya pernah tutup fail solat Allah. Dia mari-mari Pak Wudu dia buka fail. Dia angkat kopiah, nak cari tempat sangkut kopiah. Ada seminit dua nak cari tempat sangkut kopiah, nak lipat baju. Baik dia keluar sama tu. Ada lipat siap baju baru buka fail. Masa buka fail dulu cari sangkut kopiah. Kalau tak ada sangkut kopiah, cari atau balik tak tahu. Kan tak ada. Membalik, Nabi besar, Nabi tengok sahabat berwudu air dengan kata, jangan membalik ketika berwudu. Walaupun dalam sunat, jangan membalik. Sunat membalik apa pun tidak. Intinya kena ada pengurusan dalam berwudu. Kemudian bila solat, bila wudu, cara macam-macam menyelati, kalau panjang membuat macam ni, yang masuk air contoh, yang itulah cerita. Cuma sebut berwudu dengan betul, kemudian solat dengan betul. Betul tak kan? Sekarang ni kadang-kadang kita tak ada lagi kot. Kalau setengah-setengah masjid tu, ramai orang solat kat kursi yang betul. Mari-mari tak takbir. Orang mari-mari letak kursi, dia duduk, dia akan takbir. Tak boleh tu nak tak sah-sah. Dia kena berdiri dulu. Tak apa masa dia mampu, kalau tak mampu dia mengesok datang masjid dia mengantuk. Tak boleh percaya. Artinya dia mampu berdiri. Tapi nak solat tu duduk. Tak boleh, dia nak solat duduk ni kena memang tak boleh berdiri. Lepas tu dia kena tengok itu. Ataupun kalau rasa dah okey, masa duduk dia rasa okey kan datang sakit, bangun balik. Sakit pula, duduk pula. Walaupun satu kan, duduk kali duduk mana? Tak apa. Sebab asal kita nak berdiri. Kecuali solat sunat. Solat sunat tak apa lah. Tak duduk pun. Atau datang masjid, baru mengiring solat. Orang tengok apa hal lah. Dah solat sunat, baru tak apa lah sunat. Tapi pahala kurang lah. Solat wajib, kena berdiri dulu, tak boleh berdiri dulu. Nak duduk, mengiring, kalau mengiring baru kita balik. Itu isyarat banyak pun kan. Nah, mula-mula berdapat betulkan wudu dan solat. Yang kedua betul baca Quran yang betul. Wajib contohnya wajib bagi orang lelaki membaca Quran. Boleh membaca Al-Quran wajib bagi orang lelaki. Apa wajib? Sebab ada 5. Kalau tak boleh baca Quran, ada 5. Main Al-Fatihah ni tak tahu Al-Fatihah daripada awal kami sampai dapat cucu. Apa hal? Dan nanti cucu panggil tu ni nak tahu. Dan berpuluh tahun sampai dapat cucu. Al-Fatihah inna a'tayna kal kautsar. Tak keluar. Pasal dia di kawan hal Allah. Dua lain kawan. Kecuali kalau orang tak boleh. Ada masa baca Quran boleh baca Quran wajib. Bagi setiap lelaki, sebab dia akan mengajar. Itu antara langkah-langkah yang bertaubat. Bertaubat langkah-langkah ya Allah. Betul ya, itu boleh juga. Boleh juga. Tetapi tuan-tuan kena disertai dengan tindakan. Dia kata kita diterima kerja, suka boleh kerja. Mari kerja kan. Duduk jabat, kerja tak buat. Anda terima dalam kerja, tak buat kerja, tak gaji. Nak taubat, kena buat cara macam taubat. Jadi beberapa tuan-tuan ambil kesempatan belajar, belajar Al-Quran, baca Al-Quran. Kalau Nabi pun
Setiap kali bulan Ramadan saya tadarus Nabi tadarus dengan Jibril sambil baca Nabi baca Jibril dengan Jibril itu Nabi. Dan kalau kita bukan sepatutnya lebih lagi ya, supaya kita menjadikan Al-Quran itu sebagai bacaan wajib. Kalau kita boleh tengok Facebook 2 jam, Quran kena tengok dua-duanya 120 minit. Kalau kita tengok Facebook 2 jam, Quran kena 120 minit. Kalau kita tengok WhatsApp, baca WhatsApp, ini 1 jam, kita kena tengok Quran, skor Qurannya 60 minit. Dia sama. Ini kita kalau Quran buka Quran sekali buka mulut. Itu memang itulah contohnya yang berlaku. Betul tak apabila Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW, dia menjadi daripada pembeza. Al-Quran disebut sebagai Al-Quran dipanggil Al-Furqan. Al-Furqan dia memisahkan antara dua zaman jahiliyah dan zaman Islam. Dia memisahkan. Jadi kalau kita baca Quran, kita belajar Quran tapi tak ada ubah-ubah, itu rugi ya. Jadi tuan-tuan bulan Ramadan ambil kesempatan untuk meningkatkan ilmu dan keimanan kepada Allah dengan bertambah betul dalam solat, betul dalam baca Al-Quran. Kemudian tuan dalam bulan Ramadan juga ambil kesempatan ya untuk kita bila nak bertaubat buat baik terutama sekali kepada ibu bapa, terutama sekali kepada kedua ibu bapa. Itu paling penting. Yang kedua, kalau suami tunaikan tanggungjawab terutama sekali kepada isteri dan anak-anak. Namun juga isteri tunaikan tanggungjawab terhadap suami dan anak-anak. Dan juga anak-anak tunaikan tanggungjawab terhadap ayah. Kita anak-anak, kita anak kepada ayah kita. Anak kita ayah kepada anak kita. Jadi teruskan kena saling bermaaf-maafan. Bukan bulan Ramadan, bukan bulan raya bulan Ramadan. Sebab tu zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Ali pernah berkata kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, engkau telah menghina di masjid-masjid pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan kubur engkau akan bersinar seperti ini. Zaman sampai bulan Ramadan, Masya Allah. Kalau kita mendengar bulan Ramadan ini cukup meriah. Ali ni kena macam dia Basir baru Ramadan. Alhamdulillah. Mana bila sambut Ramadan sambut dengan gembira. Bila nak habis sedih. Itu tanda-tanda orang yang Ramadan yang diterima oleh Allah Ta'ala. Kita tuan-tuan, kita nak tahu isyarat kita ni beriman atau tidak. Kita boleh ukur sendiri. Kalau mengenal software awal akhir biasa lagi, jam awal akhir biasa masuk Rejab kan. Waktu Syakban baru Rejab Syakban tu masuk Ramadan. Ramadan ya 24 bulan lagi waktu habis Ramadan suka dia masuk Syawal, dia rasa sekejap saja. Itu tanda-tanda orang tak beriman. Tuan-tuan, kita rasa sekejap saja. Tapi kalau masuk dia Rejab, dia rasa suka, tak nak orang kita. Masuk Syawal, lagi suka. Masuk Ramadan, sekejap yang mana habis. Astagfirullahaladzim, rasa tak puas. Itu tanda-tanda ada iman. Pasal apa? Pasal dia suka. Macam kita perasaan ini, dia jam itu waktu ini, dia cepat terlambat. Dia bukan sebab jam tu, jangan sebab perasaan kita. Macam tu. Kalau kita duduk tempat ini suka, sekejap dia rasa padahal jam sama. Tujuannya contoh orang di tempat jam, dia suka tempat jam. Kenapa? Padahal tak suka. Sebab ustaz dia angkat susah saya kerja. Seperti hari 3 dia rasa lama
bukan pelajaran ke Islam bukan, tidak. Itu perasaan. Ataupun dia kata kita menunggu tetamu yang kita suka dia datang. Dia kata nak datang pukul 11, tak sampai tak faham. Pukul 11 semua minit tengok jam, 11 semua tengok, 11 tengok, tak sampai. Telefon, kat mana? Oh, ada jam, dia ada sikit. Saya tunggu lama, dia datang, kita suka. Duduk sekejap dah mandi. Padahal lama duduk. Nampak dia, tak pernah nak kata, cuba kau kita tunggu benda kita tak suka. Dah, jadi menantu yang tak suka dengan mertua. Mertua ni ustaz, imam pula. Baca mertua. Dah, dia mertua menantu dia. Ayah datang, ayah datang. Ayah datang. Astagfirullah. Ayah bisa. Bulan depan datang. Takut. Datang pula orang tua. Dia boleh faham. Bila datang, abang ayah datang, pergi Jamil pun Allah datang dengan perubahan yang sudah dia rasa malam yang sangat malam Jamil tu datang sampai tumpah di stesen subuh-subuh kat mana kita dah dewasa tak semua sikap bohong lah. Ada kita suka lama betul apa? Lama berasa. Itu maknanya tak sama. Itu adalah masa ni sama dia, tapi perasaan yang meningkat cepat dan lambat. Sama juga rumah tu. Kalau kita rasa cepat, kalau kita rasa lambat, itu tanda-tanda sama ada kita beriman atau tidak. Nah, kamu teruskan yang akhir sekali dalam bulan Ramadan ini, ambillah kesempatan untuk kita bertaubat antara lain ialah dengan cara kita saling memberi ataupun banyakkan bersedekah. Kerana Nabi SAW dalam bulan Ramadan Nabi sangat popular, lebih popular daripada bulan-bulan biasa. Nabi sangat banyak bukan dalam Ramadan ini kita carilah sepatutnya lebih dekat dengan kita untuk bersedekah. Dan zakat fitrah janganlah bayar. Kita zakat RM1 RM7 cukup, bukan RM7.5. Kalau RM7.5 50% tak payah tunggu lah. Bapak lupa orang. Apa lagi? Kaki. Rumah 50% masuk orang. Kalau RM7 bayar RM10. Kalau kita kita orang, isteri kita seorang, kita seorang, 5 orang, baru RM10. Bayar kat jabatan, zakat negeri, baru bayar kat luar tahun, ambil itu. Ataupun kalau lebih, lagi bagus. Ini tunggu pagi, berusia tak payah. Pagi, supaya berusaha. Supaya Allah melimpahkan dengan rezeki. Kita, agama kita ni, kita kena ikut perintah Allah, bukan agama kita ikut akal. Kalau ikut akal, kalau nak kaya, sifat. Ikut akal, nak kaya jangan kumpul. Nak kaya kumpul, orang bagus sifat. Tapi ikut agama, nak kaya kena suka. Nak kaya kena suka. Nak lagi kaya, lagi orang suka. Cari betul. Cari. Tapi kena cek muasabah. Saya kemarin saya cerita ini pengalaman bulan Ramadan. Saya nak pergi bazar Ramadan. Saya ambil duit sikit, bagikan, suruh dia masukkan dalam bekas atau orang minta suka. Biarlah sedikit kalau dia itu masalah dia kan. Usia belakang jumpa kawan lama. Ustaz, pagi ini apa hari pagi? Nah, penggunanya tadi kalau sikit kalau dia minum itu. Allah bantu tu, banyak tu. Itu baru sikit. Nyesal dalam semua ini. Kita tak buat satu. Cuma sebut Allah bantu tak. Tapi kalau kita tak perasan, kita tak ingat bila Allah bantu. Tapi kalau kita perasan, kita kata, cepat Allah bantu.
Saya pernah sedekah RM1, Allah ganti RM200, termasuk bala-bala. Tapi pada saudara yakin, saya dan masa itu saya ada duit RM10, saya bawa di sekolah. Kemudian duit dompet tidak ada. Duit banyak lagi kan, campur 2 orang kan, jadi 2 orang kan. Tengah hari itu sahabat telefon, masa itu saya mengajar Johor, sahabat telefon, Ustaz, tengah hari ini free ya? Saya dah free insyaAllah. Boleh datang campur dekat kilang kan? Dia kilang pernah pergi minyak sawit di Pasir Budak. Saya pergi lepas dia bagi duit ini, dan produk yang dibuat daripada minyak sawit, minyak masak RM2,000, sampul, teko, apa pun yang lagi baik. Kawan saya bawa dapat juga boleh buat sebab dia tak suka kita dapat dulu pada kawan yang berjuang kawan ambil dulu buat. Tuan-tuan sekalian, Allah banyak apa tuan-tuan pulang banyak bersyukur, banyakkan bersyukur, terutama sekali kepada keluarga terdekat, isteri, anak-anak. Suka kita cari makan bagi anak-anak, bagi isteri, Masya Allah, itu suka. Apalagi kalau isteri 2 lagi banyak suka. Yang jaga aku dan kita sedekah. Jadi saya ambil lagi kesempatan berlawan untuk berkawan kepada Allah SWT dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keikhlasan dan penuh yakin Allah SWT Maha Penerima taubat. Allah Maha Penerima. Kita buat dosa siang, Allah tunggu kita taubat malam. Kita buat dosa malam, Allah tunggu kita taubat siang. Kita buat dosa siang, Allah tunggu kita taubat malam. Allah tunggu taubat. Kecuali dosa syirik. Dosa syirik. Syirik kalau tidak ampun selepas 2 kali. Ini aman, summa ayat. Ini aman, summa kafaru, summa kafaru, summa dan kufur. Dan kembali. Tepat 2 kali syirik, maka kufur. Tapi sebelum itu lagi, jadi sekarang saya saja mudah-mudahan Allah dan mohon saya selamat menyambut Ramadan dan berilah Ramadan dengan amal ibadah, mudah-mudahan ada nilai baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan kekal dalam momentum Ramadan sampai mati. Jangan sampai Ramadan terlepas sampai mati. Mudah-mudahan yang belum macam ni, dia semangat macam tadi, dia semangat seperti tadi. Dia semangat, jadi mudah-mudahan ada dia semangat. Jadi saya sendiri dengan nafas yang mulia dengan kata budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. راحي كريم عظيم عليم حليم حكيم متين منان رحمن فتاح غفار تواب رزاق شهيد اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على محمد وصح محمد يا مؤمنين صلوا عليه